Saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Ramasamy, anak lelaki Kepala Nasami. Terima kasih, Speaker. Soalan saya ialah soalan nombor 4. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberi bantuan subsidi rawatan hemodialisis sejak tahun 2001 kepada pesakit-pesakit miskin dan kurang mampu yang menjalani rawatan hemodialisis di pusat-pusat dialisis NGO atas kadar sebanyak RM50 untuk setiap rawatan dialisis. Sehingga kini seramai 29,937 orang pesakit telah menerima subsidi berkenaan yang berjumlah sebanyak 208.70 juta. Di samping itu, Kementerian Kesihatan juga memberikan subsidi bantuan suntikan erythropoietin ataupun e-poietin mulai 1 April 2009. Bantuan suntikan ini diberikan kepada pesakit-pesakit yang menjalani rawatan hemodialisis di pusat-pusat hemodialisis NGO dan menerima subsidi rawatan hemodialisis daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bantuan suntikan ini adalah sebanyak ringgit Malaysia 30 untuk setiap suntikan, iaitu 2,000 IU, dan pusat hemodialisis tidak boleh mengenakan sebarang charge kepada pesakit bagi suntikan e-poietin ini. Suntikan ini diberikan berdasarkan tahap hemoglobin atau HB pesakit yang menjalani rawatan dialisis, dan jumlah maksimum yang diluluskan adalah 3 suntikan seminggu bagi setiap pesakit. Untuk tempoh 2009 hingga Julai 2012, jumlah bantuan suntikan erythropoietin atau e-poietin kepada pesakit dialisis adalah sebanyak 31.30 juta. Kerajaan tidak berhasrat untuk menambah pemberian bantuan subsidi rawatan dialisis sebanyak RM50 dan bantuan suntikan erythropoietin ataupun e-poietin sebanyak RM30 pada masa kini, memandangkan jumlah pesakit tanggungan kerajaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Berhormat Batu Kawan. Terima kasih kepada Timbalan Menteri tadi jawapan kepada soalan saya. Jadi jawapan adalah bahawa kadar subsidi ini tidak akan ditingkatkan, memandangkan bahawa mereka yang memerlukan subsidi ini mungkin meningkat. Tapi saya tak dapat apa-apa alasan yang kukuh kenapa ini tidak akan meningkatkan, sebab ini sangat-sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia, dan ini masalah isu dialisis ini telah meningkat tahun demi tahun. Jadi saya pun rasa bahawa ini satu jawapan yang tidak, saya rasa jelaslah kenapa tidak akan meningkatkan subsidi ini. Yang Berhormat Batu Kawan, saya ingin menjawab persoalan yang dikemukakan dengan mengemukakan beberapa sebab, termasuklah sebab utama yang telah saya sebutkan tadi, iaitu penambahan pesakit daripada tahun ke tahun, Yang Berhormat. Ya. Di Malaysia, Yang Berhormat, bilangan pesakit baru kegagalan buah pinggang atau ginjal ataupun dalam bahasa Inggerisnya end-stage renal disease dianggarkan sebanyak 5,000 orang setahun, Yang Berhormat. Ini penambahan pesakit setiap tahun. Dari segi statistik, pada 2009 sejumlah 4,864 pesakit baru yang telah dikenal pasti, 2010 5,153 orang, dan pada 2011 iaitu pada tahun lepas seramai 5,201 orang, Yang Berhormat. Jadi jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, ya. Dan kementerian melalui Kementerian Kesihatan kita mempunyai pelan tindakan, ya, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk sebenarnya fokus kita adalah, ya, untuk memastikan bahawa program-program yang berkait rapat dengan gaya hidup sehat merupakan tumpuan yang seharusnya diberikan sokongan oleh semua pihak, ya, termasuklah
pihak NGO, individu dan pemimpin-pemimpin politik seperti yang berhormat sendiri. Antara langkah-langkah usaha kita adalah untuk menggalakkan proses saringan di kalangan masyarakat. Kerana untuk pengetahuan yang berhormat, punca kepada penyakit buah pinggang ini atau kegagalan buah pinggang adalah berpunca daripada penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak dikawal. Ini yang berkait rapat dengan gaya hidup sehat yang berhormat. Keadaan ini sebenarnya boleh menyebabkan komplikasi buah pinggang. Untuk pengetahuan yang berhormat, pada tahun 2011, penyakit kencing manis ataupun diabetes merupakan punca kegagalan ginjal bagi 56% pesakit baru, darah tinggi bagi 60% pesakit baru dan 31% kesnya puncanya tidak diketahui. Jadi yang berhormat, kalau yang berhormat mengatakan bahawa kementerian tidak melaksanakan ataupun tidak melakukan apa-apa, itu memang tidak benar yang berhormat. Saya memberi contoh, pada bajet 2013 kerajaan telah meluluskan pembelian mesin dialisis penambahan sebanyak 150 buah mesin dialisis untuk ditempatkan di hospital-hospital Kementerian Kesihatan. Dan setiap tahun kerajaan membelanjakan 140 juta jumlah yang dibelanjakan untuk aktiviti nefrologi yang berhormat, termasuklah pembayaran gaji. Dan saya tidak perlu lagi mengulangi jumlah subsidi yang telah diberikan kepada pesakit-pesakit. Dan untuk pengetahuan yang berhormat juga, kerajaan sebenarnya memberi bantuan subsidi, selain daripada subsidi, memberi bantuan capital grant kepada NGO-NGO yang ingin menubuhkan pusat-pusat dialisis. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, bilangan NGO yang telah mendapat manfaat daripada capital grant adalah sejumlah 92, yang membawa kos sebanyak 20,325,277.28 sen. Untuk NGO-NGO ini menubuhkan ataupun membuat pembelian mesin dialisis, dan juga peralatan perubatan. Dan bantuan ini merupakan pembelian had maksimum 10 buah mesin dialisis, di mana kementerian memberikan bantuan maksimum sebanyak 338,500 yang merupakan 50% daripada jumlah pembelian 10 mesin dialisis tadi untuk penubuhan pusat dialisis NGO baru yang berhormat. Terima kasih.